Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa. Hari ini hari pertama Ramadan. Alhamdulillah, Nur dapat bersiaran kembali pada pagi ini. Okey, selamat pagi semua. Pagi ke? Dah nak tengah hari dah ni. Okey, Nur nak try ni macam mana boleh tak Nur punya page nak buat live sebab dalam minggu lepas tu ada masalah. Ada masalah, so Nur tak boleh nak upload video. Bila Nur buat live dia akan mati macam tu. Tak tahu kenapa. Penat sangat kot dia sebab terlalu banyak video dah dalam ni. Nur baru sempat pindahkan lagi. Hello, selamat pagi semua. Selamat berpuasa kepada sahabat-sahabat. Ramai yang WhatsApp Nurul tanya kenapa Nurul tak live. Minta maaf lah, bukan sengaja tak nak. Sebab memang sangat banyak yang nak dikongsikan dalam minggu kemarin tu. Sebab Nurul banyak buat pola. Banyak buat pola baju. Ada customer alhamdulillah dekat 50 lah. Nurul kena buat pola hari-hari. Nurul ingat nak share tapi memang tak boleh. Nurul on je dia akan mati. Mungkin dalam ni Nurul dalam minggu lepas pun ada buat banyak video. Video-video pendek. Nurul ingat biarlah nanti masa puasa ni kan sahabat-sahabat semua boleh belajar lah macam mana nak buat leher baju, nak pasang zip. Nurul dah buat video-video tak. Ada yang dalam 5 minit, ada yang dalam 10 minit, paling lama tu dalam 15 minit. Jadi kalau dalam live macam ni kadang orang nak tengok balik, nak rujuk balik tu kan susah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Zuri Zaini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Apa khabar? Macam mana puasa hari ni? Ngantuk. Dari sahur tadi kan kita cepat bangun. Okey, macam mana? Bekerja tak hari ni semua? Salam Nurul. Waalaikumsalam Jasmine. Dalam minggu lepas, dalam 2-3 hari lepas ramai sangat yang WhatsApp Nurul kenapa Nurul tak live. Katanya Nurul dah potong baju kurung tapi tak jahit. Bukan Nurul tak nak live. Memang Nurul tak nak live. Sesibuk manapun Nurul akan cuba luangkan masa untuk sahabat-sahabat semua kan. Tapi memang Nurul punya phone ni mungkin terlalu penuh kot. Sebab Nurul pun ada ikut kelas juga, ada belajar juga, belajar jahit juga. Nurul sekarang ni tengah proses belajar menjahit juga. Jadi dalam phone tu terlalu banyak nak dibuang sayang. Nak simpan ke, Nurul tengah proses nak simpan ke Telegram. Itulah nak simpan ke Telegram, so senang sikit lah. Tapi masalahnya mungkin itulah, jadinya memang terlalu banyak. Belum lagi dengan tiba-tiba pula Nurul jadi buat bisnes lain, jualan cikang lah, jual serunding lah kan. Aduh. Terima kasih Jasmine, tudung lama ni. Tudung lama, tahun 90-an ni tudung ni. Tapi masih ada lagi, jarang-jarang pakai. Okey, Nurul nak share, Nurul nak tunjuk baju yang Nurul dah siap buat. Okey, baju merah ni Nurul dah siap jahit. Itulah tak sempat nak share itu. Ni dah siap jahit. Sini nak tunjuk Yang baju hitam tu Nurul belum jahit lagi. Nurul memang simpan baju tu, memang nak jahit masa dalam live nanti. Yang baju hitam yang Nurul potong, yang baju kurung pesak biasa tu, tu Nurul belum jahit lagi. Masih bersimpan lagi tu. Yang ni Nurul dah jahit dah. Sebab Nurul tak nak tunjuk lah perbezaan dia. Yang ini kan memang baju kurung biasa. Kalau ikutkan kita tak buang tu memang akan sangat besar baju ni. Tapi yang ni tak ada besar sangat. Tuannya pun dah cuba dan memang okey. Aduh, kita akan cuti, disambung lagi. Kena duduk rumah. Gayanya kena baju raya tahun ni memang kena buat sendirilah. Ya kan?
Rohaya, waalaikumsalam. Rohaya tadi bersahur dengan apa? Bersahur dengan apa? Boleh share tak dengan Nurul ni? Bersahur dengan apa pagi tadi semua ni? Tengok punyalah banyak dia punya kertas. So Nurul tengah buat projek, buat pola sekarang ni. Dah 3 hari ada nadab buat pola ni. Rindulah dengan kawan-kawan ni semua. Aduh mak. Dia punya kaki dah macam cabut. Sekejap. Nurul nak tunjuk ni Nurul tengah buat pola. Tadi dah siap pola kebaya, kurung pahang moden, kurung moden. Apa lagi Nurul buat? Pola baju apa lagi? Yang biasa gantung. Ada banyaklah macam-macam pola. Wah, sedapnya sop tulang. Kita pun telur dadah. Itu yang memang yang paling selamat lah, telur dadah. Sorry, Nurul baru nak adjust. Tadi Nurul tak adjust. Wah, Jasmine makan mi goreng. Nurul tak boleh makan mi, tak boleh. Nurul ada gastrik, bila makan mi akan sakit perut. Nurul tak, dah lama Nurul tak makan mi goreng. Allahu Akbar, apa dah ujian. Waalaikumsalam Kak. Kak Jepun sekarang pukul berapa Kak? Selamat berpuasa. Terima kasih kakak sayang. Dekat sana berpuasa pukul berapa Kak Aziz? Ni ada sahabat kita ni dari Jepun ni selalu follow Nurul. Terima kasih banyak-banyak. Hai Cahaya, lama kita tak jumpa. Okey, ini Nurul akan tunjuk baju yang Nurul dah buat tu. Kan yang Nurul potong hari tu, yang Nurul cakap dia punya pongkong besar, pinggang dia kecil. Nah, ni dia. Nampak tak? Nah, ni dia dah siap. Nampak tak? Dah siap baju ni. Nurul rasa kan hari ni Nurul nak borak-borak je lah. Malas lah Nurul nak buat kerja, nak buat pola pun malas, nak buat baju malas. Rasa kalau kawan-kawan nak tanya, bolehlah tanya. Nanti ni Nurul saja nak test Nurul punya page ni boleh guna lagi ke tak. Kan? Tapi alhamdulillah pukul 2 pagi. Okey. Okey, ni baju yang Nurul potong pukul 2 pagi sampai lamanya Kak. Lama akan berpuasa dekat sana. Okey, ini hari tu yang pola ini kira pola baju kurung yang agak advance sikit lah. Kalau baju kurung biasa tu kita tak adalah nak potong bahu, just lipat. Kemudian yang dekat pesak ni pun kita buat macam biasa. Kan yang kita buat macam biasa. So yang ini kita banyak buang hari tu. Dekat badan, kita punya pola hari tu kita buang. Dekat bahagian bahu, kemudian dekat pinggang pun kita buang. So kejadiannya jadi macam ni. Kan kejadiannya jadi macam ni. Kan nampak macam biasa je. Tapi hanya orang yang pakai je yang tahu dia selesa ke tak selesa. Walaupun kita nampak baju ni sama je Nurul macam baju kurung biasa. Memang sama. Orang nampak memang akan sama. Tapi bila dia pakai, nampak tak? Dekat sini dia akan masuk sikit. Nampak tak dia punya dekat sini? Okey, nampak tak dia punya bahu dia jatuh sikit. Kan dia punya bahu dia jatuh. So bila kita pakai tak terlebih-lebih lah. Cantik kejadian. Sebab kita memang nampak macam nak buat tu leceh sikit kan. Nampak?
Ni dia masuk sikit. Dia masuk sikit dia punya dekat dada tu. Jadi bila dia pakai dekat sini tu tak lebih-lebih. Dia ngam je. Ini pun ada tu kita buang. Dekat badan ada tu Nurul buang, dekat pesak Nurul buang. So bila dah siap baju dia nampak macam baju biasa je kan. Macam potong biasa je. Tapi bila dipakai tu okey. Hari tu dia punya dada ni 37. Sama-sama Kak Z. Kain dah sampai dah. Nanti Nora akan buat baju tu. Okey. Ini hari tu dia punya dada 37. So kita tengok hari ni dia dapat berapa. Dapat 20,5. 20,5. Ini dah kita buang dekat dada. Dah kita buang dekat dada. Nanti nak tengok balik video yang nanti tunjuk tu. Memang kena tengok. Ini memang pola baju kurung yang sangat-sangat advance. Ini yang advance. Sebab kalau yang biasa tu memang kita akan potong lipat dua macam ni kan. Kain kita akan lipat dua macam ni, kemudian kita akan lipat macam ni. Memang tapi yang ini memang Nurul rasa lah kalau kelas online pun mau di charge berapa tak tahu Nurul dah cakap. Tapi memang advance punya ni. Nurul ni rajin koleksi kain. Itu melambat kain Nurul. Nurul rajin beli kain tapi tak rajin buat baju. Rindulah dekat akak pun tak ada masa Nurul ya Kak Ji. Walaupun jauh tapi macam penghadang kita ni hanya skrin telefon ni je kan. Rasa dekat je. Okey, Nurul ni memang jenis dulu. Nurul nak cakap macam ni. Ni kan lepas raya nanti, lepas puasa nanti. Pergi dekat Kamda ke, pergi dekat Nagoya ke, tu mana-mana kedai kain. Tanya ada kain lebih tak? Itu Nurul punya kan nak berjimat, tanya kain lebih mana. Selalu macam dekat Kamda ke, Nagoya ke, dia akan ada dekat belakang-belakang tu. Dekat belakang-belakang lah, dekat bucu-bucu dia belakang tu, dia akan ada satu tong. Dia akan letak kain lebih-lebih. Dekat Kamda lah, dekat Kamda. Dia akan letakkan lebih-lebih dalam tu, dia akan longgok-longgok. Dia jual murah lah, macam dalam satu yang kain mahal tu. Dia jadilah RM5 semeter, RM2 semeter. Kutip lah. Kita tengok lah. Kadang-kadang dia lebih ada 2 keping kan. Kita akan matching-matching dah ambil. Kalau macam ambil kain yang macam ni, nanti carilah dia punya matching dia apa. Kain kosong dia. Dia macam tu. Nurul rajin dululah. Sekarang tak lagi. Sekarang dah tobat tak keluar. Kalau Nurul keluar, Nurul akan pergi kedai-kedai kain. Selalunya Kamda, Jekyll, tak tahu Nurul yang pergi Jekyll. Dia setiap kedai kain tu ada di ujung kain kan, kain lebih tu. Nurul beli. Yang ini memang ada stok lama. Nurul dari dulu memang kadang-kadang beli kain tapi tak sempat buat. Banyak tu. Ada dalam 5-6 pasang lagi Nurul memang belum buat. Beli macam tu. Jadi Nurul selalu dapat kualiti kain yang cantik dengan harga yang murah. Macam tu juga. Lagi satu, kalau macam nak shopping dekat Bandung kan, janganlah tanya dekat kain-kain yang display yang baru-baru tu. Pergi tanya mana kain yang lama-lama tu. Sebab kain yang dia dah lelong dekat sana tu, dekat Malaysia ni baru harga dia memang baru, dia baru masuk. Sebab dekat Indonesia tu dalam 2 bulan ataupun sebulan sekali dia akan keluar kain-kain baru. Jadi kalau Nurul pergi ke Bandung, Nurul akan cari kain-kain yang dia orang dah lelong. Dia orang dah letak dalam kotak-kotak tu. Pandai-pandai lah kita nak pilih kan, kita yang tahu kualiti kain. Jadi Nurul memang punya banyak kain. Orang nak kain apa memang Nurul ada. Kalau kain kosong tu Nurul tengok yang kain mahal, sekali kita dapat murah, kita beli. Kalau macam kita dapat semeter setengah, 2 keping pun dah boleh jadi baju, dah boleh jadi skirt. Macam tu. Ya, dari dulu lagi, dari belajar lagi dulu kita geng-geng kita akan pergilah cari kain-kain yang murah-murah macam tu. Tak semestinya kita, Nurul jarang sayang duit kalau nak beli yang display tu kan. Memang mahal, kecuali kalau memang berkenan sangat, tapi jarang sebab Nurul selalu dapat kain yang Nurul tak jual. Setakat ni Nurul tak jual lagi. Yang mana Nurul post tu itu adik punya. Sekarang ni belum. Nak ajar jahit butterfly boss? Boleh, senang je tu.
Boleh. Senang je. InsyaAllah. Ini puasa kan kita tak ada sibuk nak kena masak. Hari tu PKP yang 1, 2, 3 sibuk nak pergi dapur kan. Ni sekarang tak ada. Kita boleh tumpu lah. Kain batik nak jahit, letak getah mudah je kan. Buat seluar. Kain batik boleh buat pelbagai. Kain batik boleh buat seluar, boleh buat baju. Sambunglah dengan kain-kain yang lain. Kan. Mana yang tak cukup tu kita matching lah, mix and match. Kan macam sambung dekat atas ni. Banyak buat. Okey, kita sambung dekat sini boleh. Lepas tu kalau pendek, sambung dekat bawah. Kalau tangan ni kita sambung dekat tangan. Dia macam tu. Banyak baju-baju Nurul ni kadang-kadang orang tengok macam satu design pula kan. Rupanya kain lebih. Kan orang tak tahu. Bukan kain lebih customer. Itu pantang Nurul lah. Nurul memang tak akan ambil walaupun kain customer tu lebih banyak. Nurul tak akan ambil. Memang tak akan. Kalau dia tak nak pun Nurul biar macam tu. Memang Nurul tak ambil. Kita akan beli yang apa lain lah. Memang tak boleh. Entah tak tahu dari dulu memang tak ambil yang customer punya. Okey, ini kejadian dia yang baju yang Nurul buat tu. Hari tu dia punya pinggang saya buat selalu tak menjadi punggung besar. Nanti Nurul akan share macam mana kita buat seluar yang boleh pakai dekat rumah. Sedap pakai. Kita buat seluar dari kain batik. Kan? Tak apa, ambil kain lama tu boleh buat. Ni hari tu pinggang dia 33, punggung dia 48. Baju ni dada 37, punggung 48, pinggang 33. Bahagian punggung dan paha besar. Seronok jantung-jantung. Itulah memang. Okay, nak tengok. Adik, tapi dek Umi nak show Umi punya kain dek. Tengok tu Nurul punya kain meronggok banyak. Tu ada Amira tidur dekat kain. Nampak? Memang banyak gila kain dekat situ. Ada kain lace. Kain lace nanti Nurul ingat Nurul nak lelong-lelong lah. Memang ada banyak sangat. Ada kain lace memang banyak. Kain lace Nurul ingat nak buat cardigan ke apa kan. Nanti ada masa nanti Nurul akan. Tapi yang banyak lace lah, lace yang lama-lama. Sebab Nurul suka ambil lace tu, Nurul ambil bunga dia je. Ambil bunga je. Mulalah nak menunjuk ni kan. Tapi bukan menunjuk lah, ni nak tips. Kita nak berjimat. Kita dah pandai menjahit. Ini antara baju kain batik yang Nurul buat. Tapi ni Nurul tak berani nak pakai. Sebab bila live kan tangan Nurul nampak. Nurul tak ada mangsa dekat sini. Mangsa kat rumah je. Okay, ni baru Nurul buat. Tak bergosok pun lagi. Ni lah. Ni kain batik kan. Buat macam ni. Pendek. Baru Nurul buat. Kemudian kalau ada kain lace yang Nurul ada banyak kain lace, kita buat jubah, so kita buat macam ni. Ni kita tambah dekat sini. Boleh. Nanti kita nak lelong semua. Tapi tak kurang cantik lah kain ni. Dulu ada kain lace, Nurul akan buat macam ni. Nurul akan potong, ambil bunga je. Nurul akan buat macam ni. Tepek-tepek macam ni. Ni pun Nurul belum jarang. Lelong kain lace. Boleh. Nanti Nurul akan lelong. Nurul tak suka pakai kain lace yang terketul macam tu. Nurul tak suka. Nurul tak suka pakai macam ni. Jadi dia punya lace Nurul akan buang dia, dan Nurul akan buat sendiri. Sebab Nurul sensitif dengan kain yang panas. Ya kan, memang kena cantik tukang jahit kena pandai-pandai buat. Macam ni kan. Macam ni. So Nurul ambil tepi-tepi kain tu, Nurul akan cantum.
macam ni. Sebab Nurul sensitif dengan kain yang macam satin, Nurul tak boleh pakai. Dia panas. Memang Nurul tak tahan. Jadi baju kalau Nurul nak buat lace tu, buat pasang macam ni kan, ini dalam dia satin. Ini dalam dia satin, Nurul tak tahan. Sekejap je pergi kenduri, lepas tu buang je lah. Memang tak tahan nak pakai. So kalau Nurul akan ambil dia punya benda ni, Nurul akan tampal jadi macam ni. Nurul akan buat tampal-tampal macam ni lah. Ni baju design Nurul lah yang macam ni, ada Nurul buat 3 hari tu. Hari tu ada buat warna hitam, warna mint dengan warna ni. Ni senang je buat. Nurul suka pakai baju macam ni, kan macam kelawar macam ni. Apa, kita tak minat kain lace, tapi kita ambil lace ni buat macam ni. Yang macam-macam tu memang yang macam ni senang je. Pakai inner dalam, yang ni bersarung je macam ni. Sudah. Kan ada jadi macam ni. Ni kira baju butterfly jugalah, tapi dia design lain sikit. Dulu gemuk lah, ni belum motor lagi baju ni. Belum motor. Apa nama baju tu? Ni baju tak ada nama. Dia baju tak ada nama. Baju kain lipat 2 je. Terus Nurul potong. Macam baju butterfly biasa. Just buatlah design sendiri. Yang baju hitam ada tu kan Nurul pasang lagi dekat bawah ni. Buat macam ni je. Kain saya dekat bengkel satu nak ambil aura pro. Tak adalah pro. Kalau pro tak jadi tailor dah jadi designer. Duduk je buat. Tempel macam mana, jahit tangan ke tak, jahit mesin. Jahit mesin je, jahit mesin lurus je. Kalau nak nembat tangan, macam mana kan, lambat. Macam ni pun, ini baju biasa tapi Nurul tampal ni. Nurul buang yang lace tu, Nurul tampal dekat sini. Sebab Nurul tak nak jaring-jaring tu. Letaklah dekat tangan, kan, dah lawa dah. Ni pun baju kain beli yang murah-murah, kan, yang masih Nurul pakai. So tak ada. Ni kain dalam hidang berapa? Semeter setengah. Waalaikumsalam Nur Hayani. Dia macam ni pun buat je macam ni. Banyak Nurul ada buat baju macam ni. Buat baju ni yang ada chiffon juga Nurul buat. Sebab Nurul memang tak suka. Nurul ni simple je orang dia. Nurul tak suka macam buat baju fashion sangat apa semua, tak suka. Suka simple. Suka baju kelawar. Kan, tapi nak kena ada design lah sikit. Macam ni. Pakailah baju dalam dia kan, ataupun pakai inner, pakai jubah biasa tu, pakai macam ni. Simple tapi kita nampak lain sikit lah. Hari ni nak bagi panas semua orang tau. Ni kan hari pertama puasa ni. Bila orang perempuan ni tunjuk baju dia semangat. Ni pun sama. Tengok. Ni baju ni senang je. Tapi kena belajar pola baju kromoden. Kromoden dia kena belajar. Ni baju Nurul pakai besar. Nampak dah besar. Ni dulu sempit baju ni tau. Dulu baju ni sempit. Nampak? Ni baju ni simple sangat. Tapi kan tukang jahit tu memang pemalas. Baju dia mesti tak siap kan. Leher dia asal-asal je dia buat. Ke Nurul je yang macam tu. Macam Abaya pun ada. Magdalena. Dia tak tahulah. Macam ni. Kan ini kain chiffon. Kain chiffon. Kemalas nak lining. Kalau tukang jahit ni lah tak tahulah orang lain. Tapi rasa sama ke. Kalau baju orang tu buat lawa-lawa kan. Kalau baju sendiri mesti ada malas-malasnya. Inilah kejadian Nurul malas. So bila malas, yang dalam tu jubah kita buat macam biasa. So yang ni kita buat macam ni je. Ni macam jubah juga, pro model juga. Macam jubah, tapi kita buat satu kantong je lah.
Cantum bahu, cantum kiri kanan. Pelapik pun tak ada, dia jahit baby seam je. Semua jahit baby seam. Tapi bila orang nampak pakai, macam lawa lah, tak tahulah. Kadang-kadang leher pun tak siap. Leher pun tak siap, sarung je. Okey, ni senang je. Ni macam, dia macam, memang kurang moden, macam yang jubah tu. So kita buat, lepas tu lekatkan kat depan. Tak nak pin. Nurul memang penyakit kalau pin macam ni, belilah banyak mana pun memang hilang. Tak tahulah orang macam mana saya ni. So dia macam ni je. Buat tangan tak ada. Tangan pun tak ada. Cantum dia depan semua jahit baby seam. Ni macam-macam konon-konon macam kebaya lah. Sarung je. Sarung je macam ni. Macam ni je. Kan, tak adalah kita nak pakai baju yang sama tiap hari. Nampaklah baju lain. Padahal kain murah je ni. Tak tahu berapa ringgit je dia beli. Kain ni tak sampai pun RM10 orang beli. Kain chiffon ni. Lebih-lebih orang tak tengok pun. Sejadilah baju. Kita pakailah dengan jubah kan. Ambil lah warna-warna natural macam ni. Jadilah macam ni. Kalau ada baju-baju lycra yang lama-lama dah lusuh-lusuh ke apa, pakai je kat dalam, sarung je, senang. Dia macam tu. Ini modal dia tak sampai pun RM10. 2 meter ni. Kain dia cantik. Dia sejuk. Macam tu. So balik lagi pada kurung yang ini. Memang kalau ikut yang macam ni kan, memang akan cantik kejadian dia. Sebab apa? Kalau macam kita tak Nurul tu tak nak buat kurung kedah moden. Dia macam, dia biasa je. Dia basic dia kurung moden. Basic dia kurung moden tapi longgarkan sikit. Kalau kurung moden macam ambil dalam tapi dia pendek kan? Dia pendek. Lepas tu tak payah buat dart, dia longgar lah. Jadi boleh sarung sebab dia tak ada zip. Kurung kedah dia sama je. Basic dia kurung moden tapi longgar. Dia macam tu. So Nurul sangat rekomenkan kalau nak buat baju, nak macam yelah, Nurul tahu dalam ni banyak tailor. Allah, kaki dia patah pula. Banyak tailor dalam ni kan. Nurul ni bukan apa sangat. Nurul tailor kampung je. Duduk pun dekat kampung ni, dekat Kelang, dekat Meru. Kampung apa ni nama? Kampung Limau. Kampung Meru. Memang dekat kampung. Kan. Tapi macam kalau kita tak kisahlah duduk dekat mana pun. Kalau kita buat baju tu, biarlah kita baju tu lain daripada orang lain. Jadi kalau dia pakai baju orang lain buat dengan baju kita buat, orang tu akan ingat terus dekat kita. Bukan kita nak bomohkan dia, tak. Tapi kita akan bagi yang terbaik. Baju yang mana ya? Hip pocket yang mana satu? Nanti boleh WhatsApp dekat Nurul. Tunjuk yang gambar macam mana. Nurul ni bukanlah tailor sangat. Kalau macam Nurul tahu, Nurul akan tunjuk. Kalau Nurul tak tahu, Nurul ramai kawan yang tahu, Nurul akan tanya dekat kawan, nanti Nurul akan bagi tahu. Dia macam tu. Sebab macam poket ni kadang-kadang dia ada acuan, ada apa semua kan. Okey, yang macam ni memang Nurul sangat rekomenkan sebab sekarang ni kita ni memang ramai dan sangat ramai customer punggung besar, badan besar, juga besar. Tapi bila dia pakai baju kurung, nampak lagi besar. Jadi kita nak buat baju tu biar jangan nampak besar sangat. Ini pinggang dia dapat 30 berapa dia tu? 33 ke 34. So sekarang dengan cara yang kita buat, walaupun baju kurung, kita boleh dapatkan pinggang dalam 44 inci. Macam mana nak nampak jahitan kita jadi cantik, kemas je. Lepas jahit gosok. Macam kita cantum bahu, gosok bahu dulu baru pasang leher. Buat leher dulu, dah siap leher, dah kemas leher, dah apa semua, baru cantum kiri kanan.
Dia gosok, kena gosok, kena gosok. Macam saya ni punggung 45, 45 normal lagi. Dan Nurul pakai masa buat baju jubah anak Nurul. Oh ya ke? Nanti Nur Hayani screenshot, tunjuk dekat Nurul yang mana ya. Tunjuk dekat Nurul yang mana. Okey. Ini Nurul tengah buat kurung pahang. Kurung pahang pesak gantung ke apa nama? Lebih-lebih kurang je tu kan. Ni customer punya. Okey, dalam minggu ni kan Nurul ada promote kan, dekat ada buat iklan dekat tu yang Nurul ambil upah buat pola. Nurul bukan ready made. Pola Nurul buat bukan ready made, tapi Nurul buat ikut ukuran customer. Ini antara pola yang dah Nurul siapkan, ada yang dah dipostkan. Ni yang baru siap. Ini baru yang nak buat lagi. So memang untuk sekarang ni kualiti kertas hanya yang nipis ni lah. Minta tolong ambil yang plastik tu. Nurul buat satu ukuran satu. Nurul buat memang Nurul buat satu-satu. Bukan nak jiplak-jiplak ke apa, tak. So macam ni kurung pahang, kain lipat batik kan. Nurul buat satu-satu. Berapa upah? Boleh WhatsApp Nurul nanti. Boleh WhatsApp Nurul ya. Nurul ni boleh bincang. Okey, jadi setiap apa namanya? Dia custom made. Ada orang tempah bagi ukuran siap-siap dekat Nurul. Dia bagi ukuran siap-siap baru Nurul akan buat. Macam ni. Ini kurung moden. Ni kurung moden yang Nurul buat. Tu ada, ni belum ada nota lah, belum Nurul tuliskan. So dia punya ni dada dia lagi besar. Okey, nanti dekat atas tu ada Nurul punya nombor WhatsApp. Siapa yang nak pola nanti boleh WhatsApp Nurul lah. Dekat sini kita nak sharing je dulu kan. Nurul tak nak menjual dekat sini. Page ni Nurul nak ni, siapa yang nak Nurul buatkan pola boleh WhatsApp Nurul 01876179337. Okey, macam ni. Dia punya dada besar, pinggang kecil, punggung kecil. Jadi baju tu kembang. Ni baju kurung moden. Ni tangan. Nurul akan buat terus tangan dua macam ni. Terus buat tangan dua macam ni. Ni kain. Nanti mana yang bila dah dapat pola ni, lepas tu tak pandai. Bukan tak pandai. Dia mesti bila dah nak pola tu dia pandai jahit kan. Dia boleh WhatsApp Nurul, tanya. Kita akan sharing lah. Mana yang tak faham, macam mana cara dia. So yang macam ni kebaya. So kebaya Nurul akan buat pola terus dengan pelipat dia sekali. Terus buat pola terus dengan share so dengan pelipat dia sekali, macam jadilah baju tu. Bila tengok depan ni macam siap dengan pola, dengan selepet dia semua sekali. Lepas tu sini kita Nurul akan cakap lah, sini kena jahit. Boleh puan share nak, boleh share je tak apa. 01876179937. Dekat atas tu ada Jasmine. Okey, yang ni yang dah siap, nanti Nurul akan postkan. Nurul tak ada buat grup WhatsApp sebab apa, grup tu kadang-kadang belum lagi. Sekarang ni bila grup WhatsApp tu macam terlalu penuh kan. Jadi kalau seorang-seorang tu senang. Tapi bagus juga grup WhatsApp. Jadi kalau seorang yang bertanya tu, orang lain pun boleh faham, boleh dengar kan. So yang ini kurung pahang. Okey, kurung pahang. Macam kurung pahang tu yang serum ni jangan terbalik potong. Macam tu. Kita akan ingatkan lah. Ni Nurul buat kurung pahang dengan kain lipat batik. Okey, Nurul akan buat terus lah dengan berapa dia nak pelipat dia. Terus Nurul buat ukuran dia. Ni kalau yang nak longgar buat ikut yang ini, kalau nak fit ikut yang ini. Kita buat dua line lah, mana yang dia nak. Dia macam tu.
Niat Nurul memang Nurul nak apa, sahabat-sahabat semua kan, sesiapa pun nak kena pandai menjahit lah. Sekarang ni dalam keadaan dunia sekarang ni kita kena ada kemahiran. Aduh, Allahu Akbar. Kain kurung dengan sebelah sangat okey, boleh. Boleh, tapi dia seksi lah sikit, nampak kaki. Dia nampak kaki. Tapi ada satu kain kurung yang Nurul buat baru ni, Nurul tak nampak kaki. Dia punya belahan dalam tu kita terus pusing ke belakang. Memang susah sikit nak jahit. Tapi okey lah, bila dia pakai tu tak nampak kaki. Dalam keadaan sekarang ni kan, kita tak tahulah dunia ni makin hari makin kita tak tahu ke depan macam mana. So sekarang macam mana anak kita ni kan. Ni lepas anak saya ni, Mira ni, saya nak dia memang belajar kemahiran. Tak kisahlah, ikut minat dia. Ikut minat dia, dia nak belajar menjahit ke, nak buat kek ke, nak jadi chef ke, yang penting ada kemahiran. Itu sekarang lah dalam yang kita tengok keadaan kan. Sekarang ni orang pun yang makan gaji pun dia akan buat bisnes. Tak kisahlah nak jual kari pap ke, nak jual cucur badak ke, nak buat macam-macam lah sekarang. Banyak chef terjun. Dulu bukan bidang terjun, chef terjun kan. Sebab apa? So bila dalam keadaan sekarang dan ke depan ni persaingan untuk cari kerja tu memang sangat susah. So setiap anak kita bekalkan dengan kemahiran. Ini anak Nurul ni kalau nak suruh belajar menjahit memang taklah dia. Tak tahulah. Tapi dia memang minat chef, dia minat masak-masak. Tak apa, lepas ni hantar je vocational. Biarlah pada pandangan orang benda tu tak famous, tak apa, tapi kita yang tahu. Kita yang tahu kan kualiti macam Nurul ni, orang lain mengeluh apa semua kan, macam Nurul ni tak dapat bantuan mana-mana. Tak dapat bantuan mana-mana 100% dari kita pun mengharap dari ni, tapi alhamdulillah kita ada kemahiran, kita boleh tak buat boleh ni corner kat ni kan. Macam tu. Kena ada kemahiran. Jadi anak perempuan sekarang janganlah ala kesiannya, tak payahlah nak suruh dia pergi dapur, tak payah. Bukan itu cara. Bukan itu cara kita nak mendidik anak. Kena macam Nurul memang garang. Ni ada anak Nurul dekat depan ni memang garang dari kecil lagi. Memang kalau anak tu tak nak memang piat lah, memang kena. Dia kena buat kerja dekat rumah, memang dia kena tahu. Betul Magdalene. Belajar kemahiran memang sekarang ni banyak sekarang ni kan, macam yang bukan apalah, macam Nurul kan sekarang ni dah macam online macam ni, dah live macam ni. So ada orang WhatsApp kan, umur dah sama macam kita, baru nak belajar, baru nak apa, kita alhamdulillah kan. Sebab apa? Sebab mak kita dulu paksa kita belajar. Mak kita dulu paksa kita belajar, so kita dapat macam ni. Jadi kalau anak-anak sekarang ni kita tak paksa, nanti sekarang ni memanglah dia orang tak suka. Apalah Umi ni macam ni, sebab dia tak nampak lagi kehidupan ke depan tu macam mana. Dia orang nak seronok je kan. Nak duit, tadah tangan nak duit. Kalau Nurul memang minta maaf. Nak duit kena buat kerja dulu baru dapat duit. Betul, Nurul buat macam tu. Mira dengar ni senyum je dia. Dari kecil lagi macam Mira dulu kan, anak saya yang saya buat model yang untuk dia lah, yang apa, yang kecil, pemalas tu dia juga. Dia dengar ni, dia gelak-gelak ni. Betul, kena belajar, sentiasa belajar. Selamat berpuasa ya Nurul. Baju apa tu? Nurul tengah buat pola baju kurung pahang. Nanti Nurul share. Amin, Mak Rosi. Tak tahulah, tapi masak nasi goreng bawang kemudian. Tapi okey lah, boleh lah. Mak dulu sampai kena marah dengan mak sebab dia suruh attack lah menjahit dekat Cik Marah. Betul kan. Bila mak kita cakap macam tu, so sekarang baru kita dapat tahu kita punya manfaat dia. Anak-anak kita pun macam tu. Nanti dia baru akan ingat, oh iyalah nanti sebab Umi ada marah dulu buat macam ni, sebab jadi macam ni. Dia macam tu. Tu anak Nurul tu yang dah sulung tu, dia umur sekarang dah 23. Baru dia kata, Umi nak belajar menjahit. Dulu memang kena ketuk pun dia tak nak. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Kenapa sejongkit bila kita pakai? Boleh tak bagi pencerahan? Baju apa tu? Baju kurung. Okey. Kenapa baju terjongkit? Okey, baju kita depan dengan belakang kita tak sama. Belakang kita straight je kan? Kita straight. So depan ni kita ada banyak gunung, banyak bukit. Ni satu kan memang banyak. So untuk baju, kalau macam baju, kalau kita pandai, Nurul ada share dekat situ yang buat kebaya, kita ada buat dat.
kita akan buat dart dekat sini, kita akan buat dart dekat sini. So, garisan bahu ke pinggang depan dengan bahu ke pinggang belakang itu berbeza, dia tak sama. Ya, betul mak. Marah anak bawasir. Boleh. Sebab apa? Bahu ke depan dia lebih dari 1 inci. Kita kena buat dart dekat sini. Okey. Kalau kita tak nak buat dart boleh juga, tapi bila kita potong pola tu kita lebihkan dekat tang bawah tu. Okey, nampak ni pola yang Nurul buatkan. Okay, Nurul akan alihkan sikit. Aduh, kenapa ni punya ni? Dia jadi ni nampak tak Nurul punya pola ni? Ni pola kurung pahang. So dia punya kan ini bawah. So dia bawah dia turun dalam 3 suku. Ini sebab kurung pahang dia tak tempat nak buat dart kan. Dia nak buat dart. Yalah, tak ada nak buat dart tepi tu. So yang ini nampak ke? Okey, nampak tak? Ini kan ada 2. Yang ini yang untuk belakang. So yang ini untuk pola bahagian belakang, yang depan ni untuk pola bahagian depan. Sebab kita kena turunkan dia 1 inci. Kena turunkan yang depan tu 1 inci. Sebab kita ada buah dada kan, ada buah dada, ada perut, semua. Baju kurung boleh, yang belakang pola depan tu turunkan 1 inci. Dia macam tu. So bila kita potong macam ni, bila baju kita dah siap kan, baju kita dah siap, yang depan ni kena lebih. Yang depan ni kena lebih macam ni. Kena lebih 1 inci macam ni. Kena lebih. Bila kita buka dia bawah ni dia lebih pendek daripada yang depan. Trim sikit yang belakang tu. So pola dia lebih kurang macam ni lah. Macam ni pola dia. Yang belakang ni dia straight, yang depan tu dia turun. Nurul selalu turunkan dalam 1 inci ataupun 3 suku. Tengok kalau orang dia punya buah dada tak besar sangat, turun dalam, kalau nak dada macam biasa kan, kita turunkan dalam 3 suku. Tapi jangan sama, jangan bagi sama. Itu satu. Yang kedua, mungkin dekat dia punya, kita keruk dekat leher tu. Kita kerukkan leher tu. Keruk leher yang bahagian belakang tu mungkin terlalu rata. Bila terlalu rata, dia bila dia pakai dia akan mencari lubang kan. Bila akan mencari lubang, yang ada lubang dekat belah depan tu, so dia punya ni akan tertarik ke belakang. Dekat keruk leher ni. Okey, nampak keruk leher ni. Macam ni kan dia ada kita turunkan dalam 3 suku. So kadang-kadang kalau dia macam ni, kalau dia straight macam ni, bila kita pakai dekat sini kan kita isi lebih. Kalau orang yang berisi lebih tu kena ambil dalam 1 inci. So nanti yang baju ni dia akan cari dia lubang. So bila dia akan cari, dia akan jadi macam ni. So yang depan tu dia akan ikut yang belakang. Jadi baju yang depan tu tertarik. Tu banyak case macam tu. Cuba nanti check balik dekat Nurul punya, ada cara yang buat dart ataupun buat dart dekat sini. Nak je buat leher apa? Piping. Saya rajin buat piping, malas menyembat. InsyaAllah kita akan buat. Nurul sebenarnya dah buatkan dia punya video pendek tu. Cara buat leher, cara potong pelapik leher, cara buat zip depan. Okey, macam baju kan. Dekat sini dah kadang-kadang ramai orang bila dah buat baju ataupun beli baju siap, depan ni dia macam ni lah. Macam ni. Tak ada belahan, tak ada jahitan. So macam mana kita nak belah dia tu, nak jadikan dia leher. Nak pasang zip supaya tak berkedut. Dia macam ni. Okey. Ni baju. Dia nak belah depan, nak zip depan. Tapi dekat sini kan banyak kita tengok bila zip depan tu. Jadi bila kita tengok kan, nanti orang bila buat zip dia berkedut dekat sini kan. Berkedut. So macam mana kita buat? Nanti Nurul akan sharekan lah. Kita akan buat keruk leher 3 suku. Normal 3 suku ataupun 1 inci.
3 suku ataupun 1 inci. Kita kan boleh tengok customer kan. Kadang customer tu dia punya isi dekat sini lebih. Dekat atas ni kan. Dia dekat sini dari sini lebih. Kena turunkan sikit lah. Kena turunkan sikit biar dia selesa dia pakai. Dia macam tu. Dia ada 2 lah. Bawah tu, baju kurung bawah tu dia jangan samakan. Depan tu kena lebihkan daripada belakang. Depan tu kena lebihkan daripada belakang. Kalau dia macam badan berisi, buatlah dalam 1 inci dia punya perbezaan tu. Okay, ni baju. Ini sebenarnya pola orang. Nurul dah. Tunggu Nurul ambil kertas lain. Ini pun tak apalah, nanti Nurul akan apakan balik. Okey, ini kita tengok ini pola kurung pahang. Okey, ini pola kurung pahang bahagian bawah. Dek ambil dia jatuh tu. Okey, ini cara Nurul buat pola kurung pahang Nurul. Ni yang advance juga. Ni pola kurung pahang Nurul. Tengok dia punya tangan pun dia akan turun sikit. Nampak? Ini garisan bahu. Ini garisan bahu, so ini turun tangan. Tangan dia turun. Ini memang Nurul punya favorite baju lah. Memang sangat-sangat sedap pakai. Mana-mana baju yang orang lain buat ke apa, bukan nak puji diri sendiri, tapi dengan cara ni sangat-sangat selesa dekat. Nanti panjang sebelah. Yang depan tu memang kena lebih. Depan tu Depan memang kena lebih. Tak, bila dia pakai nanti dia akan sama. Sebab kan buah dada tu kan akan tarik baju tu. Bila dia pakai baju yang belah depan ni, nanti dia akan sama dekat belakang. Sebab buah dada ni akan ternaik bila dia pakai kan. Jadi nanti bila kita turunkan 1 inci tu, dia akan, sebelum orang pakai memang akan nampak lah baju tu depan belakang pendek. Depan panjang, belakang tu pendek. Kalau kita letak macam tu memang macam tu. Tapi bila orang pakai, baju tu akan nampak sama, akan nampak rata, cantik je. Dia tak akan panjang sebelah. Macam tu. So dia macam ni. Longgar dia punya tu. Okey, ini garisan dia lah. Ini garisan asal dia kan. Yang kita buat pola tu. Ini garisan asal dia. Kemudian dari garisan ni kita naikkan dia dalam 3 suku. Ada orang dia dalam buat dalam 1/2 inci. Nurul tak. Nurul akan naikkan dia dalam 3 suku ataupun 1 inci. Nurul tengok kembang dia. Nurul akan tengok dari dia punya pesak ni. Kalau pesak dia kecil akan naikkan. Tapi setengah tu memang jarang. Nurul selalu follow pada pembaris ni. Okey, follow pada pembaris ni Nurul akan letak macam ni. Kita letak je. Kadang-kadang jarang nak ukur pun. Nurul akan buat macam ni je. Okey, yang depan ni mula-mula kita naikkan dari garisan lurus ni. Mana dia punya pemadam tu? Okey, daripada garisan lurus ni kita akan naikkan ke sini dalam kita letak macam ni. Okey. Kita letak macam ni. Ni dari garisan lurus ni. Kemudian ke depan ni, Nurul turunkan dalam 1 inci ataupun 3 suku. Baru kita akan jumpakan dekat sini. Dia macam tu. Ni yang belakang. Okey, yang ini garisan belakang. Dia straight ni garisan belakang. Nampak tak? Ni yang belakang. So, satu lagi kita buat yang depan pula.
depannya kita turunkan dalam ini 310. Nah, 3 suku ke 1 inci. Ini untuk yang depan dia. So yang ini belakang, yang ini depan. Tapi kalau macam dia terlalu besar, kan, kita boleh buat macam ni, kemudian kita akan buat macam ni. Kalau macam dia badan dia terlalu besar, kita boleh buat macam ni, kita boleh buat macam ni balik. Itu ada dia punya teknik dia lah, nak buat benda tu. Dan insyaAllah macam ni tak akan terjongkit baju, tak akan terjongkit. Dia macam tu. Untuk tangan pun kena entahlah, Nurul ni walaupun baju kurung, memang Nurul banyak buang sana buang sini sebab tak suka macam tengok baju tu kan, kaiman gelibir-gelibir tu tak suka. Okey, nampak ni dekat kurung pahang yang Nurul buat. Okey, dia punya tangan tu dia dah sengit macam ni dah. Kan orang lain akan buat tangan macam ni. Kan? Dia terus dari sini turun ke bawah ni. Tapi Nurul punya, Nurul sengitkan dia sikit macam ni. Kan, lepas tu dekat sini pun Nurul buang. Dekat sini Nurul akan buang. Dekat sini pun Nurul akan buang. Ini bahagian depan lah, bahagian depan. Belakang kita tak buang macam tu. Sebab belakang tu, semalam ada yang WhatsApp Nurul. Siapa itu? Ada yang WhatsApp Nurul tanya. Nurul pun lupa tanya nama akak tu. Kenapa bila pakai baju belakang tak selesa? Okey, siapa puan yang semalam ada WhatsApp Nurul tanya. Nurul lupa namanya. Okey, ini untuk semua. Kenapa bila buat baju belakang tu macam tak selesa? Bila buat macam ni ke atau buat macam ni ke tak selesa? Kemungkinan masa kita buat dekat lubang ketiak belakang ni termasuk ataupun terambil lebih. Terambil lebih dekat belakang tu. Jadi bajunya dia macam tertarik kan, dia tak cukup. Dia garisan ketiak belakang ni kita tak boleh keruk banyak sangat. Tapi yang depan ni, depan kita kena keruk lebih. Sebab apa? Kalau kita keruk tak cukup dekat depan tu, baju tu akan jadi macam ni. Nampak? Baju akan jadi macam ni. Ini baju beli siap kan. So tengok bahu ni tak adalah jatuh sangat. Kalau kan memanglah jatuh, ada jadi macam ni. Tapi dekat ni, kalau kita tak keruk banyak, dia akan jadi ni berlebih. Jadi kalau kita keruk lebih, nanti baju tu jadi macam ni lah. Ni kita akan buang. Kita akan keruk macam ni. Jadi yang tanya semalam tu, kenapa bila pakai baju belakang tu tertarik? Bila tertarik dekat sini ni, dekat sini kita dah keruk banyak. Dekat lubang ketiak ni. Lubang ketiak yang kita buat tu, dia masuk banyak sangat. Tu mungkin juga. Itu jadi sempit, Kemudian ada juga kalau buat dad dia terlalu tinggi. Jadi dia tarik lah, dia tak selesa. Kemudian waktu ngambil lubang ketiak tu, dia baju ni problem pada ketiak je. Kalau baju tu ketiak dia cantik, sedap pakai, baju tu insya-Allah akan okey. Okey, nanti insya-Allah ni hari ni warm up je lah. Sebab dah lama sangat cuti, dah seminggu. Nurul memang sedih sebab Nurul tak boleh nak upload video tu sampai ke hari ni. Sebab bila buat live macam ni kan, Nurul faham kadang-kadang kita bila nak buat baju tu, kita akan tengok balik kita punya tutorial tu kan. Kadang-kadang kan macam ragu betul ke tak betul ke. So kita akan tengok balik. So dia punya time tu sampai 1 jam lebih. Kan, jadi agak susah lah mana kita nak ni. Takkanlah kita nak tahu pak leher je. Nak kena buka, nak kena tengok sampai 1 jam. Masalah lah juga. So Nurul ada inisiatif. Nurul buat video-video pendek. Macam mana cara potong tangan. Okey, tangan je. Macam mana cara cantum tangan. Macam mana pasang leher, macam mana pasang zip. So Nurul buat satu-satu video yang pendek-pendek. Ataupun nanti masa live pun Nurul akan buat yang pendek-pendek macam tu. Jadi senang. So macam kita punya nota lah kan. Macam kita punya nota. Bila kita dah stuck tengah jahit baju dah, macam mana ni nak pasang yang betulnya, okey ke tak okey. Dia buka je balik yang kita simpan tu. Itulah, ingatkan Nurul nak buat satu grup, nak masuk, nak simpan semua dalam tu. Tapi itulah Nurul punya
Sebenarnya anak je yang buat benda ni. Tapi dah sekarang ni terjebak kan, dia pun tak boleh datang sini. Nurul pun tak boleh balik. So kena sabarlah. Tapi insyaAllah nanti Nurul akan buat satu grup. Belajar, bukan belajar lah. Tahulah apa nama nanti. Nak buat macam dalam tu Nurul akan masukkan semua video-video yang Nurul buat tu, yang pendek-pendek tu. Jadi nanti senang. Bila nak cari balik, semua masuk dalam tu je. So scroll je mana kita nak kan. Itulah Nurul nak macam kita sama-sama lah, sama-sama wanita ni. Sekarang ni yang menjana pendapatan, jangan silap memang kita orang perempuan yang banyak mencari duit. Oh nak ke Jasmine? Nak diajar pola tu ke? Ingatkan tak nak. Boleh. Dah ready dah ni kertas. Tapi jangan sekarang lah. Dia macam dalam tengah-tengah hari sikit, tengah hari pukul 3 macam tu belum masak kan. Ini saya rasa ni orang dalam-dalam ni semangat dia penuh. Tak kira lah puasa ke tak puasa ke kan. Mesti sentiasa lah bersemangat. Sentiasa bersemangat. Macam kita ni pun dah Rejab, Syakban, kita dah berlatih puasa, jadi bukan satu isu lah. Boleh esok pagi. Okey, sekarang orang nak set time esok pagi kurang Pahang boleh juga. Boleh esok pagi. Lepas ni Nurul nak siapkan semua, sebab semua benda-benda ni nak kena set up. Yelah baju pun alhamdulillah ni dah Nurul dah customer Nurul banyak post kan. InsyaAllah sekarang main post je lah, dah kena tambah. Wow, bestnya Pak Masak tu anak dia. Mak dia tengok live je, mak dia main handphone je. Okey. Okey lah tu. Okey, insyaAllah besok Nurul akan buat lah cara nak buat kurung Pahang. Nak buat kurung Pahang. Lepas tu kita Nurul nak juga jahit yang baju yang hitam yang Nurul potong tu. Belum berjahit lagi. Kadang-kadang kan bila Nurul cakap kurung model, kadang-kadang dululah apalah baju kurung pun buat pola kan, orang suka peleket. Set time Nurul kalau 10 okey tak? Okey, kalau kita buat time pukul 10 okey tak? Rasa 10 okey ke? Yang mana tadarus pun dah habis kan pukul 10. Kalau 9 belum mandi lagi ke apa. Sekarang ni tak boleh lah, kena macam Nurul pun kena buat ni apa namanya, kena istiqamah tu susah. Istiqamah tu susah. So kena cabarlah diri sendiri sekarang untuk buat sesuatu tu, semua kena istiqamah. Ni kena angin mood okey, tak okey, macam malas sikit lah. Sekarang tak boleh, Nurul tak boleh macam tu. Tapi ni dah selalu bercakap dengan diri sendiri macam tu, tapi masih kalah dengan diri sendiri. So sekarang tak boleh dah. Okey, kita set tak kalau pukul 10 okey tak? Cuba komen okey tak kalau kita buat pukul 10. Rasa okey kot. Kalau pagi tu lepas subuh nak mengaji, kalau satu juzuk pun pukul 8 tu dah habis dah. Kan? Yalah memang puasa ni mana tahulah orang mengaji berzikir kan daripada sahur. Lepas tu nak basuh pinggan, nak kemas-kemas semua. Pukul 10 ya. Tak boleh nak paksa diri. Kena paksa kan Jasmine. Tak boleh kena paksa. Memang kena paksa. Nak layan malas tu memang. Kan memang layan malas tu memang. Apalagi ni kan puasa time macam ni, semua orang macam malas-malas semua kan. Tadi pun nak buat live ni pun kena berperang dulu dengan diri sendiri. Bukan dengan orang, dengan diri sendiri. Nak buat ke, ada ke orang tengok, ada ke orang ini. Alah malas lah, buat apalah nak kongsi, buat apalah nak ni. Dia memang ni apa ni. Dia macam tu kan. Tapi kita tak boleh nak layan itu semua tu, tak elok. Jangan dik. Benda tu semua tak elok. Kita kena, walaupun kita puasa, kena kita punya semangat tu kena ada. Kan, time ni lah kita nak bagi lebih, pada apa yang kita ada. Kalau kita nak bagi tu biarlah yang bagus-bagus. Kalau buka ni langsung tak nampak tulis apa pun. Okey, jadi kita set time. Setiap hari kita akan buat, kita challenge diri. Nurul nak challenge diri sendiri lah, bukan nak challenge orang.
Nura akan challenge diri sendiri mulai hari ini. Bila kita bercakap dengan ni, macam kita berjanji, bila janji kena tepati kan. Okey, Mira dengar Besok ingat kau Mina, anak saya ni nak bagi jadi saksi. Okey, setiap pukul 10 saya akan buat live, saya akan kongsi lah, tak kisahlah apa pun. Baik. Janji. Janji. Ni nak buat janji. Kalau janji dengan diri sendiri tak ada orang dengar, so senang je nak mengingkari. Kan. So sekarang ni anak saya dengar, mak saya dengar. So dalam nak challenge lah, nak bagi sesuatu yang bermanfaat. So setiap pukul 10 saya akan buat live. Kita akan share lah apa yang saya tahu. Nur akan share apa yang Nur tahu. Baik tu buat pola ke apa-apalah dalam bidang jahitan. Masak memang tak boleh lah. Tapi Nur masak. Kalau masak kari jadi gula lemak pula. Bab masak tu memang minta maaf. Jadi Nur akan share segala sesuatu yang berkaitan dengan jahitan. Kita akan ambil masa tak lama lah. Maybe paling cepat pun setengah jam. Kemudian kita kalau buat pola tu mungkin lama sikit. Kalau menjahit tu lama sikit. Amin. Terima kasih Jasmine. Doa. Yalah mudah-mudahan ada kebaikan lah kan. Kita duduk rumah ni tak adalah duduk saja-saja. Ada aktiviti yang kita buat macam tu. Ada aktiviti yang kita buat. So Nurul pun tak adalah nak simpan ilmu. Kalau Nurul simpan, Nurul tak akan pandai. Tapi memang betul. Bila kita macam sharekan sesuatu, kita bagi sesuatu tu pada orang lain kan, macam Nurul sendiri. Ini Nurul nak sharekan benda ni. Betul ke? So kita akan belajar. Kita belajar. Dan dengan sendirinya kalau kita share dengan orang tu, kita akan lebih mahir. Itu yang Nurul rasa. Itu yang Nurul alami pada diri sendiri. Dalam sebulan yang Nurul dah konsisten buat live, walaupun tak konsisten sangat lah. Tapi Nurul banyak merasa yang Nurul ni lebih confident. Lebih confident dalam apa yang Nurul buat sekarang. Lebih confident dalam buat baju, lebih confident dalam bila kita nak share, kita mesti, sebab orang akan buat, betul tak? Bila kita nak share, kena bagi sesuatu yang lebih. Macam nak share resepi kek, kenalah yang betul-betul, takkan orang buat nanti kena baling dekat dinding pun boleh mantul lagi ke kita kan. So kita pun bila kita nak share tu, kita pun akan belajar, akan tambahkan ilmu pengetahuan kita. Jadi sharing ni memang sangat-sangat memberi. Memang yang kita bagi pada orang, bukan orang tu yang bagi balik pada kita, tapi Allah akan bagi melalui orang lain. Macam tu. Jadi memang Alhamdulillah selama Nurul berkongsi dengan sahabat-sahabat semua, walaupun pada orang lain pun mungkin apalah sikit kan, sikit apalah tu, baju kurung je kot. Tapi ada sebahagian orang tu merasa sangat-sangat istimewa benda tu kan. Selama ni, inilah yang saya cari. Inilah kesilapan yang saya buat. Kan macam tu. Pada kita memang apa je lah, nak buat leher je pun ada, kacang je, senang je. Tapi pada sebahagian orang, itulah yang dia tunggu-tunggu. Macam akak tadi, kenapa baju dia congek, kenapa baju dia macam bila pakai tak sedap kan. So kita bila ada macam ni, okey, dari Nurul macam ni, nanti dari sahabat-sahabat lain komen, dia akan bagi tahulah apa pengalaman kan. Sebab dalam bidang menjahit ni dia kreativiti, pengalaman tu tak sama. Kita jumpa badan orang pun ada, kita jumpa badan orang tu badan dia, tangan dia pendek sebelah. Kita ada, lepas tu dia orang bongkok. Lepas tu orang badan sengit macam ni, bahu naik sebelah, macam-macam kita jumpa. So macam mana kita nak atasi kita sebagai orang yang buat baju tu, macam mana kita nak buat. So kita sharing. Okey, InsyaAllah. Ya Jasmine, cepatnya Zohor, dah pukul berapa dah? Okey, Nurul pun nak end live juga ni. Okey, kita set time setiap pukul 10 pagi. Mana kalau Nurul terlewat tu tak apa, miss call ke apa ke, sewa bukan apa. Tapi maksudnya bila dah berjanji macam ni, so Nurul kena tepati. Kalau tak tepati tu dosa. Jadi tolonglah sahabat-sahabat ingatkan. Terima kasih yang dah ambil berat. Terima kasih yang dah WhatsApp Nurul. Terima kasih yang dah follow Nurul. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Seronok kan bila macam ni, tak terasa masa tu. Walaupun PKP ni kita dilanjutkan lagi, tapi macam kita ni macam tak ada apa kan. Semua ni ada hikmah Allah bagi kan. Rasakan, ambil yang positif je. Sebab ada PKP, sebab ada COVID, sebab apa semua, kita boleh berjumpa. Itu satu rahmat Allah. Sebab ada COVID, sebab ada ni, kita boleh belajar lagi menjahit. Kita boleh
boleh lagi memahami keadaan anak kita, boleh lagi apa yang mana tak pernah ke dapur tu boleh lah kan. Dia macam tu. So kita jangan ambil negatif, kena ambil yang positif. Okey, insya-Allah kita set time, kita akan jumpa setiap hari dalam pukul 10 pagi. Insya-Allah doakan Allah bagi nurul kekuatan supaya istiqamah, supaya dapat bantu sahabat-sahabat semua, dan insya-Allah supaya ke depan setiap rumah tu satu mesin. Itu makna setiap rumah kena jadi teller. Kita boleh buat duit dari rumah, boleh buat duit dari bilik, boleh buat duit dari ruang tamu. InsyaAllah. Sebab selagi ada orang yang memakai baju, selagi itulah kita ada rezeki. Okey, dia memang rezeki kalau kita buat semua tu, insyaAllah. Tapi kena dibarengi dengan diiringi dengan ilmu. Kita buat jangan meniru, kena berguru. Tak kisahlah dari sesiapa, walaupun orang tu lagi muda dari kita, dari tak pandai dari kita, tapi apa yang keluar dari dia tu, apa yang dari dia tu kita ambil. Kita tak kisah. Macam saya pun tak kisah. Saya banyak belajar dari saya punya staff, dari saya punya pekerja. Saya banyak belajar dari diorang. Macam tu. Okey, ni pun dah nak masuk Zohor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Sementara tu Nurul pun akan buat video-video pendek, akan uploadkan, dan semoga apa yang Nurul share, apa yang Nurul dapat tolong ni dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih yang sentiasa follow Nurul. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.